Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menjanjikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Kita lihat dahulu keputusan perlawanan yang berlangsung semalam dan awal pagi tadi. Liga Perdana Inggeris, Manchester United berjaya menewaskan Leeds United 2-0 dengan jaringan di lewat separuh masa kedua. Manchester City kembali mengukuhkan kedudukan mereka selepas berjaya memenang Aston Villa 3-1. Bundesliga Jerman, RB Leipzig tewas 1-2 kepada Union Berlin. Mönchengladbach tewas 4-1 di tangan Hertha Berlin. Serie A Itali, Juventus berjaya menang tipis 1-0 ke atas Fiorentina. Napoli semakin kebal di pesada Liga selepas menewaskan Cremonese 3-0. Aksi La Liga Spanyol, Atletico Madrid menang tipis 1-0 ke atas Celta Vigo. Barcelona mengukuhkan kedudukan sebagai pendahulu Liga dengan kemenangan 1-0 ke atas Villarreal. Kita singgah sebentar di arena bola sepak tempatan. Jaringan Joseph Calanti berpeluang untuk ke anugerah Puskás. Jaringan dilakukan oleh Joseph Calanti dalam perlawanan pramusim pasukan Kuching City. Baru-baru ini nyata menjadi perhatian hampir seluruh peminat bola sepak tempatan. Rata-rata bersetuju sekiranya jaringan tersebut dihantar untuk dibuat penelitian sebelum dihantar untuk bertanding dalam anugerah Puskás FIFA. Menurut daripada Setiausaha Agung FAM, Nur Azmar Rahman, beliau tidak menafikan kualiti gol yang dilakukan daripada jarak 70 meter itu. Tetapi FAM juga perlu memastikan yang gol berkenaan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh FIFA sebelum mencalonkannya. Jika gol tersebut berpeluang untuk dicalonkan, Joseph Calanti akan menjadi pemain daripada Malaysia yang kedua berjaya menjadi calon dalam anugerah tersebut selepas dilakukan oleh Faiz Subri pada 2016 yang lalu. Leredor Krasniki sah milik Terengganu. Bekas pemain kebangsaan Leredor Krasniki kini sah kembali ke tanah air untuk mewakili Terengganu bagi mengharungi saingan Liga Super musim 2022-2023. Perkara ini disahkan oleh pengumuman yang dilakukan oleh kelab yang memberikan kontrak pinjaman selama setahun daripada Johor Darul Takzim. Dia sudah 2 tahun berkelana di beberapa liga di sekitar Asia. Kini kembali ke arena bola sepak tempatan dan diharap dapat membantu Terengganu untuk lebih cemerlang pada musim ini. Manchester United bangkit untuk menang di hujung separuh masa kedua. Manchester United berjaya menunjukkan kualiti yang mereka ada dengan menjadikan 2 gol lewat sebelum perlawanan tamat untuk memastikan 3 mata penuh diraih mereka ketika berkunjung ke Elland Road untuk bertemu dengan Leeds semalam. Manchester United dilihat agak sukar untuk menembus barisan pertahanan Leeds yang begitu kental menyerang asakan demi asakan yang dilakukan oleh mereka sejak daripada awal perlawanan lagi. Mereka terpaksa menanti sehingga minit ke-80 sebelum Marcus Rashford menaduk masuk antara lintang yang dilakukan oleh Luke Shaw. 5 minit berselang, pemain gantian Alejandro Garnacho menunjukkan kelasnya tersendiri apabila berjaya menjadikan gol kedua pasukannya sekaligus memberikan kemenangan 2-0 ke atas Manchester United. Manchester City kembali dengan rentak kemenangan. Kontroversi yang sedang melanda pasukan pada ketika ini seakan tidak memberikan sebarang kesan kepada prestasi mereka selepas berjaya menundukkan Aston Villa 3-1 di Etihad awal pagi tadi. Mereka berjaya mendahului seawal minit ke-4 melalui jaringan Rodri sebelum gunduhan menambah jaringan kedua pada minit ke-39 permainan. Riyad Mahrez pula berjaya meletakkan mereka selesa berada di hadapan dengan menyempurnakan sepakan penalti pada lewat babak pertama. Penjarang Aston Villa, Ole Watkins, berjaya menjadikan gol sagu hati mereka pada minit ke-61 dengan harapan untuk bangkit, tetapi keputusan itu kekal sehingga whistle penamat. Kemenangan ini meletakkan Manchester City hanya 3 mata di belakang pendahulu Liga, iaitu Arsenal, yang kini sedang bergelut untuk menang sejak kebelakangan ini. Erling Haaland tidak pasti akan diturunkan semasa menentang Arsenal nanti. Penyerang Manchester City, Erling Haaland, yang dikeluarkan sebaik saja separuh masa pertama tamat, berdepan dengan risiko untuk tidak diturunkan ketika menentang Arsenal nanti. Dia mungkin mengalami sedikit kecederaan, tetapi masih belum dapat dipastikan tahap kecederaannya itu. City yang sudah berada 3-0 di hadapan pada ketika itu membuat keputusan untuk mengeluarkan Haaland selepas dia bertemu dengan penjaga gol Aston Villa, Emi Martinez. Perkara ini sememangnya akan merisaukan Pep Guardiola, tetapi dia sudah mempunyai Alvarez sebagai pengganti yang tidak kurang hebatnya. Mereka akan bertemu Arsenal awal pagi Khamis nanti dan City berpeluang untuk memintas mereka sebagai pendahulu Liga jika mereka berjaya menang nanti. Thiago Alcantara sah akan diketepikan selama 4 minggu. Pemain tengah Liverpool, Thiago Alcantara, sah akan diketepikan sekurang-kurangnya 4 minggu akibat daripada kecederaan yang dialaminya. Krisis kecederaan di Liverpool semakin meruncing selepas mereka kehilangan ramai tonggak utama yang terpaksa berehat panjang sekaligus mengganggu permainan. Liverpool kini yang menghuni tangga ke-10 Liga akan bertemu dengan Everton dalam Merseyside Derby awal pagi esok dan seterusnya akan ke St James Park untuk bertemu dengan Newcastle sebelum membuat perhitungan dengan Real Madrid di Anfield dalam pusingan 16 terbaik Liga Juara-Juara Eropah.
David De Gea catat sejarah baru. Penjaga gol Manchester United David De Gea berjaya mencatatkan sejarah baru dalam Liga Perdana Inggeris selepas berjaya menjadi pemain ke-9 yang berjaya membuat penampilan 400 dalam Liga. Dia menyertai Manchester United pada tahun 2011 dengan yuran perpindahan sebanyak 18.9 juta pound. Telah melalui pelbagai situasi di sana dengan pelbagai kejuaraan telah berjaya dimenanginya setakat ini. Pengalaman yang dimiliki olehnya juga antara faktor kenapa Erik ten Hag masih mempertaruhkan kepercayaan kepadanya. Selain dia, beberapa rakan pasukannya juga mempunyai rekod 400 penampilan bersama United, termasuklah Ryan Giggs, Paul Scholes dan juga Gary Neville. Liverpool terpaksa jual key player mereka. FSG sekali lagi telah menjanjikan dana yang besar buat Liverpool untuk melakukan perubahan secara besar-besaran pada musim panas nanti, dengan beberapa pemain kunci terpaksa dilepaskan. Mohamed Salah antara nama yang disebut-sebut bakal dijual oleh Liverpool dalam usaha mereka untuk mendapatkan dana bagi membawa masuk pemain seperti Jude Bellingham dan Matheus Nunes yang jelas menjadi sasaran utama mereka pada hujung musim nanti. N'Golo Kante tolak tawaran baru daripada Chelsea. Chelsea dilaporkan sudah memberikan tawaran kontrak baru selama 2 tahun kepada pemain tengah mereka iaitu N'Golo Kante, tetapi ianya telah ditolak. Chelsea juga ada memberikan pilihan sama ada kontrak tersebut menjadi 2 tahun plus 1 tahun, berbeza dengan apa yang diminta Kante iaitu 3 tahun plus 1 tahun ekstra. Situasi terbaru ini menyebabkan kabar angin untuk berpindah ke Barcelona sebaik saja tamat kontrak pada hujung musim ini kembali kuat. Manchester United sasarkan pemain AS Roma. Manchester United kini meletakkan pemain AS Roma, Paulo Dybala, sebagai sasaran mereka pada musim panas nanti. Pemain antarabangsa Argentina itu dilihat begitu hampir untuk menyertai United pada 2019 yang lalu, tetapi gagal memenuhi permintaan tersebut. Dia masih mempunyai kontrak bersama Roma sehingga Jun 2025 dan diletakkan harga sekitar 10.7 juta pound bagi mendapatkannya. Joao Felix akan kembali ke La Liga. Joao Felix yang sedang bermain secara pinjaman di Chelsea pada ketika ini akan kembali ke La Liga pada hujung musim nanti, dengan Real Madrid menjadi pasukan yang berminat untuk mendapatkannya. Dia yang berjaya menunjukkan prestasi yang sangat baik bersama Chelsea pada ketika ini, tidak mempunyai klausul option to buy, dan sekiranya Chelsea mahu dia terus kekal di Stamford Bridge, mereka harus bersaing dengan Real Madrid untuk mendapatkannya. So itulah berita untuk kali ini dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.